Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung perbincangan ringkasan kitab pada muka surat 236 di bawah tajuk Imamatus Sabi lam yablugh, mana yang menjadi imam adalah anak kecil yang belum, kanak-kanak yang belum balik. Ini berkait dengan imam adalah kanak-kanak yang belum balik. Itu tajuknya. Muka surat 236 Imam Syafi'i berkata ni. Ini qaul yang ke-577 tak tulis. Betul-betul 578. Tak tulis ini 578. Imam Syafi'i berkata, apabila seorang anak kecil ataupun kanak-kanak yang belum baligh sudah memahami salat, mana dia salat tu kira betul lah zahirnya. Memang dia salat tu kita dari sudut fiknya betul, zahirnya, dan menjadi imam bagi orang yang telah baligh, maka salat mereka memadai. Ini maksudnya sah lah. Mana jadi kalau yazza mana jadi sah. Namun di situ, namun pendapat yang terpilih dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang terpilih, sebab dia terjemah sini pendapat yang saya pilih. Sebenarnya kalau kita tengok teks asal dia bukan begitu. Pendapat yang terpilih, bukan pendapat yang saya pilih. Ini teks dia. Anda baca teks dia. Imam Syafi'i kata wal ikhtiyar. Kita sebelum ni kita jumpa ana uhibbu, itu saya lebih suka. Ni dia guna ikhtiyar ni, wal ikhtiyar, dan pendapat yang terpilih. Itu sebenarnya sebab ikhtiyar ni dia macam istilah juga sebenarnya dalam mazhab Syafi'i. Mana pendapat yang terpilih. Mana banyak pendapat. Ni yang terpilih adalah tidaklah seseorang menjadi imam kecuali dia telah baligh dan memiliki ilmu terhadap sesuatu yang mungkin terjadi ketika salat. Kalau berlaku apa-apa ketika salat, dia ada ilmu tentang perkara itu. Takut tak erti bab sujud sawi, tak erti bab, tak boleh nak beza antara rukun, sunat abad misalnya. Takut tak boleh nak beza perkara tu. Kalau berlaku apa-apa, kalau tu imam tu terbatan awak macam mana? Itu maksudnya ketika sedang salat dia tahu hukum. Itu yang dimaksudkan di sini. Baik. Kalau asar dia ni sebenarnya lebih terang lagi. Cuba tengok, saya sebut gini. Ini berdasar pada teks asal dia lah. Ana terjemah ni berdasar teks asal. Bukan salah, ni betul juga. Semua ni bahasa Indonesia ni bagi dia saya rasa tak ada masalah. Okey, kata Imam Syafi'i, apabila seorang, sebab dia guna di sini gulam. Dia guna gulam. Sabi lain. Gulam ni mana kanak-kanak. Dia kalau sabi dalam asal bahasa Arab mana bayi. Sabi. Tapi tak apalah, sabi ni di sini maknanya kanak-kanak yang mana dia belum baligh, tapi allazi yaqilus salah, tapi dia faham salat itu. Dia faham salat itu. Tu. Dan dia ni kalau nak kira dari sudut nak banding dengan orang dewasa, dari sudut baca Quran dia lebih baik. Dia lebih baik. Maknanya budak besar dia cuma tak balik lagi sekolah rendah, kita kata. Itu maksud dia. Sebab dia guna istilah rijal. Rijal ni orang dewasa. Kalau tu anak apa pelik juga tu, sebab dia buat sini dia menjadi imam bagi orang yang telah balik. Kalimah rijal bukan orang telah balik, orang dewasa. Tu terjemah dia tak kena tu.
Sebab kalau kita balik boleh jadi umur 13 balik dah sini tidak rijal. Mana kritikal lagi lah isu ni bila kata rijal. Katalah budak umur 10 tahun tak balik lagi, jadi tu imam baca Quran tu lebih sedap daripada orang dewasa. Itu hak dia maksudkan sebenarnya ni. Tu wayak fa iza aqama as-salah, bila dia jadi tu imam, ajza'atuhum imamatu, mana dia jadi imam tu memadai, boleh sah untuk orang dewasa tadi, tak ada masalah. Walau bagaimanapun pendapat terpilih bahawa nak jadi imam ni dia kena balik lah, dan hendaklah nak jadi imam ni orang balik dan dia ada ilmu tentang kemungkinan kalau berlaku apa-apa semasa solat, dia tahu nak urus. Hak terjemah ayat itu. Misalnya dia tengah sembahyang, katakanlah dia tak ketut lagi, tapi dia nak ketut tali, nak buat lagu mana? Tak okeylah dengan sebab dia ketut batal habis orang lain. Dia tahu benda-benda gitu. Maknanya kalau mengikut dalam mazhab Syafi'i, dia niat lah nak keluar masa ataupun tak niat pun dia ketut, dia pergi, dia minta orang lain ganti, dia sebut, dia isyarat. Kalau dia tak tahu tu, nak buat macam mana? Dia pun malu dia malu maya juga. Ada tu berlaku gitu tu. Malah nak sebutlah cerita je. Tapi cerita ni memang berlaku sebab ada guru saya sebut tu, dia terbatal, dia malu tu, dia terus maya. Lepas tu dia kata, Tuhan maafkan insya-Allah. Ada berlaku gitu. Terkejut saya. Tak payah sebutlah tu gitu ya. Benda-benda gitu. Maknanya dia hak tu peringkat berat lah. Hak ni tidak ni. Kalau kita tengok dalam ta'arad, maknanya apa-apa yang berlaku. Orang panggil kih-kih yang berlaku yang dalam bentuk emergency, dia tahu nak urus mengikut fiqh. Tu. Ni kalau masbuk muafiq pun tak erti, tak boleh jadi imam. Tak boleh jadi imam. Lama orang tegur dia salah. Dia buat tak erti. Ataupun lagu mana tu? Tu sebab tu kalau kita mazhab Syafi'i, kalau orang tegur kita salah, betul lah kita yakin, tapi satu sah ni tegur ni. Tak boleh. Kita kena akur. Baik, seterusnya. Jadi kena itu tu betul tu. Jadi yang dikatakan orang yang telah balik tu kena buat ada kurangnya ar-rijal, orang-orang dewasa. Itu maksudnya. Baik, seterusnya kita pergi pada imamatu malla yuhsin yaqra wa yazid fil Quran. Imam yang mana baca Al-Quran dia tidak bagus, dan bagus ni dia sebenarnya tajuk ni pun sebenarnya tidak tepat. Dia begini sebenarnya. Dia ada tiga poin penting daripada tajuk ni. Ni berkait dengan seorang jadi imam. Baca Al-Quran dia tu dari segi suara tak sedap lah, kalau Kelantan kata tak sedap. Selagi baca Al-Quran dia tu tidak betul. Sebab ada setengah orang baca Al-Quran tu betul tajwid, tapi tak sedap suara. Dua perkara berbeza tu. Satu dia maksudkan di sini. Dua, yang ketiga, wa yazidu fil Quran, dia banyak ingat Quran dan tidak banyak ingat Quran. Jadi tu imam, tapi dia ingat kalau Allah tu lagu mana tu? Tu tiga perkara tu. Sebenarnya tajuk dia tu. Sini dia orang imam yang tidak membaguskan bacaan dan menambahi Al-Quran, gitu saja. Dia tiga perkara ni. Tu imam tu ada tiga perkara kekurangan dia. Pertama sekali, baca Al-Quran tak sedap. Sedap ni maknanya boleh jadi tajwid betul. Yang kedua, tajwid pun bermasalah. Tak sedap lah. Tak betul. Yang ketiga, tak banyak dia hafal Quran. Kalau kita tengok dalam ni tu, ingat sekadar 7-8 ayat misalnya. Cuba kita tengok. Tu tajuk dia sebenarnya. Sebab apa? Tajuk ni sebenarnya doktor sebut kata 12 jilid tu lah duduk kanan depan ni. Rifa'ah Fauzi tu. Dia baca, dia semayang. Hak pentingnya Quran tu. Sebab tu kalau orang tu ahli tapi dia baca Quran tu sedap, siapa dia baca memberi kesan yang positif pada, lebih diutamakan dia. Sebab tu Ana sebut sebelum ni Ustaz Mak Daud Iraqi tu, Ana pun tak tahulah. Dia bukan qari, tapi baca Quran dia tu kita rasa cukup senang.
Tak tahulah. Itu kelebihan tu wik dia lah. Siapa Tok Guru besar apa kata, kalau dia ada hamba wik dia. Pada Tok Guru baca Quran tu sebutin dah sebut huruf tu. Kita dengar boleh hayati dah. Ni kelebihan orang lah. Pelajar saya pun ada gitu. Kalau dia ada kita suruh dia. Sebab dia baca Quran kita boleh hayati. Salah satu tempatnya, cara berhenti tepat pada tempat dia, itu antara yang menyebabkan baca Quran itu jadi betul, jadi sedap dengar tu. Itulah maksud sini. Tak sampai tahap tu. Iman ni tak sampai tahap tu. Baik, cuba kita tengok di sini. Ni qaul yang ke-579 betul tak? 579. Imam Syafi'i berkata, saya baca yang dia punya, sebab di sini pun ada beberapa perkara juga yang perlu kita buat perbandingan dengan teks asal dia ni. Dia Rifa'ah Fauzi ni, mana dia buat kaji teks kata-kata Imam Syafi'i berdasar kepada riwayat-riwayat daripada murid-murid Imam Syafi'i. Sebab tu dia buat banyak pembetulan. Sampai jadi 12 jilid. Bukan main tu. Betapa pentingnya kitab tu. Kalau tidak, ulama tak akan bagi perhatian sampai begitu sekali. Kata Imam Syafi'i dalam qaulnya 579, apabila yang menjadi imam adalah seorang yang ummi. Dia buat dalam kurungan tu buta Al-Quran. Buta Quran. Boleh jadi dia boleh baca Rumi tu. Boleh baca tapi buta Quran. Atau orang yang tidak baik bacaan Ummul Quran. Tu dia tinggal. Tak baik baca Fatihah dia. Meskipun dia pandai baca ayat lain, namun tidak pandai membaca Ummul Quran, dia letak di ujung. Takut kita tak faham. Sepatutnya dia ni, tu imam ni dua dia sebut sini. Boleh jadi dia tu tak boleh Quran. Buta huruf Quran. Atau dia tu boleh baca Fatihah. Hak lain tak boleh. Tak boleh. Kalau baca pun tak betul. Fatihah tu okey lah kita tu. Tidaklah betul sangat tapi okey. Masih boleh lagi. Maka bermakmumkannya oleh orang yang pandai membaca Ummul Quran. Tu dia tinggal pula situ. Bukan Al-Quran, Ummul Quran. Ummul Quran lah, Fatihah lah. Dianggap tidak memadai, tak sah. Ada maksud dia tu. Dia gini. Dia isu ni dua kita kata tahap tu imam tu. Pertama sekali, memang dia tak boleh baca Quran. Fatihah pun tak boleh. Ayat lain pun tak boleh. Mana orang panggil buta huruf Quran. Tengok dia buat berat buta huruf. Buta huruf Quran. Atau orang yang boleh baca Fatihah saja. Ayat lain tak nak baca. Kalau baca pun tak betul. Mana tahap minimum ni? Dia jadi imam. Jadi hak jadi makmum dia pula orang hak boleh baca Ummul Quran. Betul lah baca Ummul Quran. Jadi kalau dia hak makmum tu gitu, tiba-tiba dia waktu imam kepada hak tak alif Fatihah tak betul, tak sah maya dia. Ulama kata imam tu sah. Makmum tu tak sah. Niki hak baca derah lah ni, hak zahur nak tahu mana. Ni hak baca dia panggil salatul jahri 3 waktu tu. Maghrib, isyak dan subuh. Kita dengar tak betul ni. Padahal berderu lagi tok makmum tok juga. Tok makmum ni hak boleh. Kawan tu jadi imam tu tak boleh baca Fatihah sebab rukun qauli. Dia kata tak boleh, tak sah. Kenapa tu? Sebab tu kita kena tahulah tahap mana siapa peringkat baca Quran, siapa tak sah maya ni tahap mana. Sebab tu kena tahulah bila kita ngaji Quran biasanya untuk guru yang mursyid tajwid dia akan sebut ni kesalahan besar ni. Kalau dengung kesalahan kecil. Tapi kalau tak ada langsung dengung setengah ulama kata sah lagi tapi tak layak nak jadi tak boleh jadi imam tu. Tapi kalau sama-sama begitu berlaku, jadi tidak berdengung berlaku makmum tu imam pun tak apalah. Tu dia buat bawah tu dia buat ada dia buat. Mana serupa lah kau. Kalau orang lain pula tu lah juga. Tu lain cerita lah. Ni dak ni makmum betul baca Fatihah. Tu imam tak betul. Tak boleh. Dia tinggal tu timah sebab tu kena membaca, bukan membaca Quran, membaca Ummul Quran. Tu dalam asal teks dia ni. Apabila orang yang tidak pandai ni masalah lain pula ni. Dia sepatutnya dia buat perenggan baru lah tu sebab masalah lain pula ni. Apabila orang yang tidak pandai membaca Al-Quran menjadi imam. Tak pandai ni maknanya maksud baca tak betul. Kalau tak pandai betul nak ikut imam wan. Baca tapi tak betul. Allah hamba ni kita sebut secara umum lah.
Kita terpaksa niat mufarakah. Seorang kata email tu berlaku malam kemarin baru. Saya gitu, dia tembak saya. Enggak, moga dia tu email, dia suruh kita dia tu email. Kita kata, entahlah, moga entah tu email rasmi. Baca. Dia baca ayat sekitar 5 ayat. Ana dia ingat 3 ataupun 4 tinggal huruf. Jadi kita tegurlah sah. Lepas tu banyak dok. Lepas tu ada banyak lagi. Cakap sampai tahap tu, tinggal huruf kesalahan besar tu. Dia kena ulas semula huruf ayat tu sebenarnya. Jadi berat. Lepas tu Fatihah dia pun berat. Hak huruf tu sekarang banyak dia tinggal baris. Tinggal baris tu maknanya jadi bunyi tapi baris tak bunyi. Ada juga lagu tu. Tak bunyi, tak bunyi, tapi bunyi makhraj tu. Ada bunyi sikit-sikit. Benda tu berat tu. Tu pengalaman beberapa hari lepas tu. Saya kata, ni berat ni kalau gini ni. Doa tak sakit lah. Doa parut benar. Kita yakin kau setara tu makna tak faham apa satu, dia berdoa ke Arab tu. Ni. Tak apalah. Hak ni lah Imam Syafi'i duk bincang ni. Mana tahap tu. Baik. Apabila orang yang tidak pandai membaca Quran menjadi imam, maka hal itu sah bagi orang yang bermakmum kepada selama mereka pun dia gini mudah. Makmum pun tak erti juga. Imam pun tak erti, makmum pun gitu juga. Sama-sama gitu. Standard berlaku tu memang sah, tak apalah. Tu maksud dia. Sebab kalau nak suruh orang lain pun gitulah juga jadinya. Tu tak apalah. Tu maksud dia. Perlu kita tahu tu. Naknya penting imam itu. Okey. Seterusnya di bawah qaul yang ke-579 lagi. Apabila imam itu tidak pandai membaca ummul Quran, Fatihah maksudnya. Namun dia boleh baca ayat lain sekitar 7 ataupun 8 ayat, tapi Fatihah tak boleh. Dan makmum yang ada di belakang dia juga pun tak pandai juga baca Fatihah. Namun makmum di belakang dia boleh baca ayat lain lebih panjang daripada ayat imam. Imam antara 7 dan 8 makmum siapa belah-belah ayat boleh baca, tapi Fatihah tak boleh baca belakang tu. Itu isu dia. Maka salat mereka memadai bersama imam itu, kerana masing-masing tak boleh baca Fatihah belakang. Sebab dikira rukuk, lain tidak rukun. Kita baca ayat selepas Fatihah tak baca pun sah. Masalah comel tak comel maya kualiti tu hal lain. Sebenarnya sah ni nak ambil kadar yang minimal. Kita kata belah mana ya berat sangat ni. Taklah nak ayatnya isu berkenaan baca Quran kalau ada berlaku gitu. Jangan kita main. Sebab tu kalau kita pergi tempat orang asli, walaupun nampak dia pakai piah, jangan dia jadi imam. Kenapa hal lah ni? Dia nak jadi imam, jangan kita bui. Hamba kena dah tu. Kata ginilah biar saya jadi imam, sebagai belajar daripada saya. Dia nak jadi imam. Ada. Dia pakai piah lah. Ni bukan orang asli di kawasan pendalaman lah. Tapi tidak nak asli dah, cuma tidak asli Mina. Dekat-dekat lah. 3 hari saya duduk situ. Ni kita kepahal lah ni. Kecuali kita nak untuk praktikal, untuk latihan tu lain cerita. Hak ni semaya betul ni. Hak untuk melepaskan fardu tu. Maknanya kalau sama-sama tak mandar belakang tak ada. Itu untuk lagi buat jemaah lah. Dia kalau bicara buat jemaah tu lagilah katalah tak boleh baca apa satu. Senyap ya. Maya lagi jemaah, boleh lagi sama-sama dia lah. Katalah tak boleh baca. Walaupun ada setengah ulama kata kalau Fatihah tak boleh baca, tapi dia adalah ingat ayat lain sekadar satu ayat, baca tu cukup dah, Tuhan Maha Tahu. Tapi kena belajarlah. Mana jemaah kena ada lagi. Ada lagi jemaah. Hak tu jelas hak tu. Baik. Cuba tengok lagi. Habis tu masuk perenggan yang kedua dia buat situ. Apabila imam itu tidak pandai membaca ummul Quran. Tadi. Kes terus bawah lagi tu. Jadi kalau kita perhatikan sebelum kita pindah kepada perenggan yang ketiga, kalau kita perhatikan sini, apa sebenarnya poin yang paling saya Imam Syafi'i nak sebut dari sudut ijtihad fiqh dia? Masalah ummul kitab, masalah Fatihah. Sini paling besar. Dia sakak situ lah tu kalau kita tengok. Nampak tu? Fatihah tu. Sebab tu kita betul Fatihah ada pemuda faktor. Jumpa ustaz tajwid ni tak betul pula.
Mau lepas tu pergi jumpa ustaz ni tak betul pula. Tak je betul Fatihah dia kata. Ada sebut gitu saya. Ngotak email beza. Sebab tu kalau boleh kita ngaji ni, bila kita ngaji banyak kena cari tu email hok betul-betul sungguh. Di Kelantan ni ramai hok menai peringkat antarabangsa ni Haji Nikpa dengan anak dia meninggal jarak tak jauh. Anak dia meninggal tak apa seminggu rasanya. Tak. Seminggu. Lepas tu dia pula. Oh, kita sedih untuk guru kita tu dan ngaji dengan dia. Dengan anak dia Ustaz Azizah tu tak ada. Cuma dalam proses nak panggil dia, nak buat kelas, dia meninggal dunia. Payah tu. Orang ni daripada muda dia tupuh kat tu. Sebab tu jadi pakar tu. Jadi orang kita ni tak ambil peluang pergi ngaji dengan dia. Saya sempat walaupun tidak lama. Jadi kita terasa lah bila kita pergi tu dia sebut tu, dia tahu dah sini masalah. Oh, tu orang pakar. Dia kata Sa'din kalau dalam tasydid baca huruf bertasydid sini kena tekan. Dia ayat Allah ni masalah. Dia mari contoh. Oh, kita salah. Misalnya kita kata contoh kalau huruf bertasydid sebelum tu tidak bertasydid, dia akan rasa tasydid kalau kita tekan suara pada huruf tidak bertasydid. Nak ambil tasydid. Tu dia sebut lalu. Mudah faham. Tu orang pakar dia boleh ayat sampai gitu. Baik, tak apalah. Apabila makmum diimami oleh seseorang yang mereka tidak mengetahui tinggal mereka tu. Mereka tu mana makmum? Kau tidak jadi pening. Apabila makmum diimami oleh seorang yang mereka tu mana makmum? Tidak mengetahui apakah ia tu maknanya imam. Pandai baca Quran atau tidak dalam solat dia. Ni kihak mai zahur mai asal ni. Engkau tak baca dah. Dan ia tidak menjaharkan suara dia. Ni kalau hak semaya malam, ni hak semaya siang lah, tidak jahat lah. Maka saya lebih menyukai agar mereka mengulangi salatnya sebagai tindakan berhati-hati dan menjaga salat. Molek-molek gitu. Kita tak tahu, kita was-was. Betul ke dia baca Quran ni? Tak tahu. Katakanlah timbul gitu, tak tahu. Tu imam tu tak tahu dia ni boleh ke tak baca. Kena ingatlah baca Quran di sini makna Fatihah ni. Fatihah lagi ni. Sebenarnya ni dia sedap gini lah. Saya pakai itu Arab mudah patut tengok situ dah. Mudah dah kita jadi ulah acak kali. Saya ambil semula hak bawah tu perengai yang ketiga tu. Sebab sini dia waksa perengai. Arab ni parut lagi ni. Tak ada perengai-perengai pun ni. Sini wa idza salla lahum man la yadruna yuhsinu yaqra amla salatan la yajhar fiha. Tu jelas tu apabila seseorang itu menjadi imam kepada makmum, yang makna makmum ni tak tahu dia ni molek ke baca Quran, betul ke baca Quran, tak tahu semaya ke dia, salatan la yajhar fiha, semaya hak dia tidak baca dah, maknanya zahur asal lah. Hak tu lebih terang lagi hak Arab dia tu. Kalau kita tengok sini dia kata dan ia tidak menjaharkan suara, tak jelas tu. Padahal atas Arab serta salatan la yajhar, semaya hak tidak baca dah, maknanya zahur asal lah. Itu maksud dia. Ahbabtu, ni baru hak saya suka, bukan ikhtiar. Tadi ikhtiar. Saya suka bagi makmum bahawa dia ulas semaya dia ihtiyatan sebagai bercermat. Maya itu iman ni betul kau nak baca Quran. Dia kena ulas mula. Mai dia tak tahu. Sebab itulah tu kukuk mana pun tu iman dia kena orang dia kena jadi iman orang hak makmum kena dah moleknya. Kalau dia tidak kaput tu tak apa, misalnya kita orang kena dah, kita pun kuliah situ, kita singgah semaya walaupun kita bukan orang tempat tapi dia kena dah kita. Tak apalah, ni hak tak kena batal hidung. Anak kena dah sekali ni. Pokok kita pun jadi makmum juga dalam satu seminar program. Malah sebutlah negeri mananya, berlaku bukan Kelantan ni. Kau sebut tak apa di Penang ni pula Penang. Dia ni pakai jubah, pakai serban, nampak pun mufti di Bosnia. Cara dia makan. Enggak anak duduk depan. Muka kita pakai seluar pakai baju Melayu. Tanpa disuruh dia naik timen. Jadi makmum duduk situ pun kata, tak kenal kita, tak kenal. Baca Quran ya Allah. Siapa ada sahabat kita tak ada hari ni dia kata apa yang tidak nak. Dia marah kerana ada kata bukan masjid ana ni. Tak boleh kita nak pakai naik begitu. Bukan tempat kita. Yolah kau
Entah. Dia marah pula. Entah duk kelih kau jubah dia. Kata bila anu suruh dia naik. Tu tak boleh tu. Sebab tu kalau dalam kitab klasik lah, kitab kuning kan. Dalam kitab ni pun ada. Dia kata tak boleh kita ni berpakaian seperti ulama besar siapa orang jadi keliru. Tiba-tiba baca Quran betul. Itulah takut jalan ke tu. Berat benar lah baca Quran sana ajuk pun tak erti. Tu. Hak tu tak apalah sebab semaya baca derah kita boleh tahu. Hak ni semaya yang tidak baca derah zahir asal. Tu isu hak ni. Patut timbul syok pula. Macam mana? Tak tahu ni. Tapi timbul was-was itu. Imam Syafi'i kata bagi saya dia kena ulas mula maya dia. Agak keras sih pendapat ni. Walaupun setengah ulama lah kata tak tahu tidak iktibar dalam fiqh. Nampak zahir dia semaya tu sah ke sah. Ada juga yang kata begitu. Tapi bagi Imam Syafi'i dia apa sebut ahbabtu. Saya suka kalau dia ulas mula atas dasar ihtiyat. Cuba perhati lagi. Tak habis lagi tu. Wala yajibu dhalika alaihim indi. Tapi tak wajib ulas tu. Kalau ulas lagi molek saya lebih suka. Tapi tidak wajib. Ni anak baca Arab mudah. Tapi tak wajib. Mana kata ulas apa? Maknanya apa? Semaya sah. Tapi kalau nak molek ulas lah saya lebih suka. Tapi tak wajib. Dia buat di sini. Lianna zahir anna ahadan minal muslimin la yataqaddam qauman fi salatih illa muhsinan lima tajzihi bihi salah insyaallah taala. Dikatakan zahirnya orang-orang Islam ni dia tak akan tampil ke depan jadi imam. Kalau baca Quran pun tak betul tu maknanya sekadar untuk sah semaya pun. Kalau hak tu pun tak ada, dia tak akan naik jadi imam. Maknanya kalau dia naik tu maknanya kalau tak sedap pun sekadar sah tu mesti ada. Faham tak? Tak okey lah ni maksud Imam Syafi'i. Tak okey lah seorang tu baca Quran tak erti tiba-tiba naik jadi imam. Berat benar tu. Memang dia baca Quran tak erti tiba naik jadi imam. Ada ke orang Islam gitu? Hak zahirnya begitu. Inilah maknanya kita kira zahir. Kalau naik jadi imam tu tak ada suruh naik dah tu. Maknanya untuk sekadar sah tu paling kurang tu sah dah. Hak tu pakar tu zahir. Supaya orang lain jugalah ni. Okey. Gitu kan. Insya-Allah dia kata insya-Allah taala. Ni bersangka baik. Allah berat biar nak sebut juga nak. Dulu berat dulu ni cerita dulu. Tapi orang hak kata dulu pun ada lagi lah ni. Dia kata kena pasti dia tu amno kepah nak jadi imam. Sebab tu kata tu. Ingat malah sebut je, tapi nak sebut juga. Tu tak ada dalam mazhab Syafi'i tu. Tak ada tu. Ambo sendiri kena tu. Kita jadi driver dia. Saya cerita. Dia tahulah kalau kita jadi driver dia pergi kuliah. Mungkin kita jadi driver dia. Malas buka apa. Dia meninggal dah dia ni. Kenapa pasti dia tu imam tu untuk pah ke UMNO? Paruk. Tu. Kadang-kadang orang-orang gini kata kafarah dia di akhir ni. Nauzubillah, jangan gitu. Jangan gitu. Tu hati baru tu. Tak boleh siapa gitu tu. Tak kena tu. Patutlah ni lagu mana? Tak boleh pakai lagi kau hukum tu. Jadi isu pula. Sebab tu dia isu. Kita kena beringat bila kita kecek tentang hukum ni kena tengok ke depan. Jangan mudah-mudah. Sebab tu cuba tengok. Maknanya cemak ni Imam Syafi'i ni. Cemak ni. Siapa begitu sekali? Mana hati dia lebih cenderung kalau main mula tapi tak wajib. Cuma saya kata begitu. Dia sebut bukan dia kata Nabi kata. Baik, lagi apa ni saya terus terjemahlah. Apabila seseorang itu jadi imam dalam solat yang baca derah. Zuhur maknanya 3 waktu tu lah. Maghrib, Isyak, subuh. Pula hak tadi baca slow. Falam yaqra, tapi dia tak baca Quran. Tak baca derah. Mayan ngerik senyap. Dia baca senyap-senyap. Bismillah. Alhamdulillah. Siapa makmum tak dengar. Apa tu dia takut orang tegur lah. Dia tak pandai baca Quran ni. Jadi imam. Mai zuhur, mai ngarib baca slow. Imam Syafi'i kata, "A'adu as-salah." Maka makmum kena ulang semaya. Bitarki ba tu kalau belajar bahasa Arab dia panggil ba sabir. Dengan sebab dia tak baca Quran. Dia tak baca qiraat. Qiraat ni kena baca derah Fatihah. Apa dia tak bacanya? Tak baca langsung. Senyap, tak bunyi. Kena ulang semula. Walau qala, katakanlah imam tu kata dia alasan apa dia tak baca derah. Dia kata qara'tu fi nafsi, saya baca dalam hati saya. Kata apa tu imam tu baca derah? Baca dalam.
dalam hati. Dia kata gitu. Dan kerana itu kamu tak tahulah dia ni betul ke tak baca Quran sebab baca dalam hati. Jadi makmum tak boleh nak buat keputusan betul ke tak baca ni. Ahbabtu lahum am yu'idu salah. Saya suka kalau dia ulas semula semaya dia makmum tadi. Kerana makmum tidak tahu imam tu betul ke baca Quran, tepat ke dengan tajwidnya, tak tahu. Sebab apa? Sebab dia tak dengar baca, dia baca dalam hati. Nikih mana ni? Semaya jahar. Semaya hak 3 waktu tu, hak maya dah. Ni maknanya kalau siapa perekat nak baca Quran pun takut tak usah jadi tu imam lah. Hak tu. Bagi orang lain, ambil kelebihan lain, tak usah ambil kelebihan hak tu. Boleh tu. Habislah situ. Okey, sekarang ni kita masuk pula orang yang berjunuk jadi tu imam. Boleh ni parah ni. Tak ingat. Lagu mana tu? Orang suruh mandi lalu tak sih. Itulah isu dia ni. Imam Syafi'i kata ni qaul ke berapa ni? Tadi 580 580 kena tulis, saya pun tidak tulis ni. Okey, qaul yang ke-580. Imam Syafi'i berkata, ni berkait dengan tajuk apa ni? Orang yang berjunuk jadi tu imam. Kata Imam Syafi'i. Sinilah saya baca sini dia ni An Atha ibn Yasar. Saya baca punya teks dia lah. Lepas tu terjemah ikut ni. Ni boleh terjemah ni. An Atha ibn Yasar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kabbara fi salatin min as-salawat thumma ashara an animkuthu thumma raja'a wa ala jaldihi atharul ma an Muhammad ibn Sirin an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa wa qala inni kuntu junuban fanasitu. Bagus tu. Imam Syafi'i kata ada satu riwayat daripada Atha bin Yasar bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir pada salah satu salat. Mana takbir tu takbiratul ihram maksudnya. Takbir ni takbiratul ihram. Kemudian mereka mengisyaratkan supaya mereka menunggu. Tengok dia terjemuh tu. Kita duduk ke pening kita. Summa asyara, kemudian Nabi mengisyaratkan tu. Mereka mana? Berapa orang tu imam? Ubah dia silap tu biasa tu. Nampak mana? Dhamir ni. Dia hak ni dhamir dia huwa bukan hum. Hu tu lah hu, dhamir hu tu. Bukan dhamir hum. Tukar dhamir hu tu dengan hum. Hu ni sini. Asyara dhamir dia hu. Tak ada dengar ustaz huwa tu lah. Kena biasa-biasa dengan hu tu. Mengisyaratkan supaya mereka tunggu. Ongkus. Duduk sini. Aku nak pergi mandi. Paruk ni tak apalah. Berat no. Cuba tengok bawah tu takhrij hadis. Kemudian beliau kembali dalam keadaan ada lagi kesan mandi tu. Apa maksud? 17 cuba tengok tertib musnad Imam Syafi'i perbahasa tentang solat ba'd 7, solat jemaah dan hukum-hukum imamah. Gapo dia maksud ni? Kesimpulan kita boleh ambil. Baik. Bawah lagi lepas tu kita bincang ni. Diriwayatkan an Muhammad bin Sirin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam inni kuntu junuban fanasitu. Diriwayatkan daripada Muhammad bin Sirin. Mana ni sambungnya hadis ni juga berkait dengan isu yang sama ni. Riwayat daripada Muhammad bin Sirin daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seperti di ataslah hadis dia, dan beliau berkata ada tambahan, sesungguhnya saya berjunuk namun saya lupa. Lepas tu bawah tu huraian dia tu. Bawah tu cuba kita bacalah. Ni qaulnya ke-581. Kestai Imam Syafi'i bila dia nak bincang satu-satu isu, dia mari dulu dalil. Kita nak bincang isu ni dalil dia. Nak ayatnya pentingnya dalil dalam agama ni. Dia jelas lu dalil tu lagu mana. Kita bincang lah. Mari dia nak bincang. Imam Syafi'i pun kata. Gapo dia dah kata sini? Dia kata sesiapa yang salat sesiapa yang salat di belakang seseorang, maknanya orang tu jadi imam, dia jadi makmum. Kemudian dia tahu bahawa imam dia tu berjunuk. Hak tadi ni mana yang makmum tahu Nabi berjunuk tu sebab bila Nabi kata umkus, dia dalam hadis sebut Nabi isyarat umkusu, jangan bergerak, duduk sini. Nabi tidak kata tak jadi tadi kena kat takbir mula. Nabi tak kata gitu. Padahal Nabi takabbar dah tu. Tak apa kita tengok sini. Tu.
Kemudian selepas tu dia tahu imam tu berjunub ataupun tidak ada wudu, sama ada kes ni berlaku sama-sama jemaah perempuan, kau tak kira lah. Boleh faham maksud tu? Bahasa terjemah yang mudah. Wa in kanat imra'atun ammat nisaan, tak kira lah dalam kes ni kalau jadi tu imam tu perempuan, sama-sama perempuan, itu maksud dia. Summa alimna, kemudian perempuan tu tahu hak jadi makmum tu bahawa tu imam dia tu haidan, rupanya dalam keadaan haid. Ajza'at al-ma'mumi minar rijal wan nisa, memadai kepada orang mukmin, tak kira laki perempuan, salat mereka tu. Maknanya makmum sah sembahyang. Hak kena ulai baliknya tu imam je. Wa a'adal imam salatahu, imam kena ulai balik, makmum beres. Bukan kira. Masalah Syafi'i. Nah. Jelah kena tahulah tu. Walau alimal makmum, dan sekiranya makmum tahu perkara itu sebelum mereka masuk dalam semaya lagi, bahawa imam tu tak ada wudu, tapi nya semaya juga bersama tu imam, lam tujzihum salatuhum, tak jadi semaya mereka. Dia tahu dah tu imam tadi ketuk dah kita bunyi masuk masjid, maknanya batal dah wudu dia tu. Ataupun tahu ke, yalah kita kata nak tahu hak junub ni payah, dia bukan bab ketuk junub ni. Dia tahunya maya juga. Tu imam tu boleh jadi tak ingat dia maya. Tak leh hak tu, tak jadi maya dia. Sebab apa? Sebab jelas bahawa mereka semaya dengan salat orang yang tidak harus bagi dia salat. Orang hak tahu tu tak boleh. Hak tadi tak tahu. Tahu selepas tu. Ataupun duduk tengah semaya dah. Baik. Tak habis lagi tu huraian dia tu. Dia bahasa fiqh ni lagu ni. Dia banyak bahasa isyarat gitu. Kalau makmum masuk semaya bersama imam dalam satu semaya, dalam keadaan mereka tidak tahu bahawa tu imam tu tak ada air semaya, bukan dalam keadaan taharah, boleh jadi hadas besar, boleh jadi hadas kecil, dan mereka tahu perkara itu bahawa imam mereka tu bukan dalam keadaan taharah, tahu bila? Qabla an yukammilus salah, sebelum selesai semaya. Tahu sebelum selesai semaya annahu ala ghairata, bahawa imam dia tu tidak ada taharah. Dan kana alaihim an yutimmu li anfusihim wa yanwauna al-khuruj min imamatihim ma'a ilmihim, maka para makmum kena sempurnakan semaya mereka masing-masing dan mereka kena niat keluar daripada ikut imam itu. Dalam keadaan mereka tahu, bila mereka tahulah, maka semaya mereka tu sah lah. Sebab apa? Sebab mereka tahu tu selepas buat dah semaya tu, selepas semaya dah, ataupun duduk tengah semaya tak ada habis. Kalau sesat dah semaya lagi lah. Misalnya kes ni berlaku gini lah, ni ada ni berlaku ni. Kita duk ngaji cara pondok ni memang banyak. Lepas semaya tu imam kata minta maaf banyak lah, hamba terlupa, hamba tak ada wuduk tadi. Lagu mana makmum? Kita jawab mung sorang lah semaya tu. Marah tu makmum tu kata gitu. Kau beres dah. Maknanya makmum tak apa. Yalah kalau nak kira khilaf, tak usah kira khilaf ni hak sini kita ambil ni. Tak apa. Hak tadi duduk tengah semaya pun boleh sempurnakan lagi semaya. Apa tak lagi hak sudah. Makmum kata Allah minta maaf lah, hamba tadi tak ingat. Hamba duduk dekat dok dengan bini hamba, dia bahasa berkiyah. Hak tua-tua peh lalu dah tu nya. Hamba tak ingat nak mandi, ya jalan tu. Lagu mana? Sesadar mana? Dia sarai ya kena semaya balik ya. Itu maksud dia nya. Gitu. Tetapi fa illam yaf'alu fa aqamu mu'tammina bihi ba'da al-ilm aw ghairi nawin al-khuruj min imamati fasadat salatuhum. Tapi kalau makmum tu tidak keluar daripada semaya, setelah dia tahu dalam semaya tu baru dia tahu tu imam rupanya tak ada wudu, tu imam ni tidak bertaharah, fa aqamu, mereka teruskan semaya dalam keadaan berimamkan imam itu selepas makmum tu tahu tu imam dia tidak taharah dan dia tidak niat keluar daripada imam, maka rasaklah semayanya. Rasak semaya dia, tali. Maka kalau dalam situasi itu wa kana alaihim istinafuha, dia kena semaya semula.
kena semaya semula. Daripada awal. Istinah tu daripada awal. Li'annahum qad i'tammu bi salatin man la tajuzu lahumus salah khalfahu alimina. Kerana apa? Kerana tok makmum tu, tok juga kita beri naik pakak sikit. Tok makmum tu, mereka telah menjadikan imam seseorang yang mana imam tu sendiri pun tidak harus dia salat dalam keadaan tak ada wuduk. Dan makmum tahu perkara tu. Tu tak boleh. Rosak, kena buat semula daripada awal. Hak tu daripada Arab. Sebab saya baca terjemah dia ni, kita rasa lebih payah daripada orang ni lagi. Hak tu jelas tu. Gitu sebenarnya. Banyak kitab ni kalau daripada belakang ni saya tengok salah kembali dhamir. Dhamir hu tu. Dhamir hum, dia banyak silap situ. Peninglah kita ya. Gitu boleh faham? Ni simple ni masalah ni. Maknanya dalam bab ni kalau email saja batal, email saja, kalau selepas tu makmum tak terjejah. Berat tu isu tak ada wuduk tu. Berjunuk nak pula ghairu taharah tu, dia kalau kita tak ada wuduk ni, maknanya kita kata hadas kecil. Bila dia kata bukan dalam keadaan taharah, maknanya kemungkinan hadas besar, kemungkinan hadas kecil boleh berlaku. Itu ghairu taharah. Tu boleh faham gitu. Sebab tu bagi saya, ingat di Selangor tu pernah berlaku satu kes. Tu imam tinggal satu ayat Fatihah, ingat tak? Semaya tu bukan sekadar siap kelik dah, hari Jumaat pula tu. Ada yang berfatwa kena semaya mula semua. Bercanggah dengan ni. Tu kesalahan juga tu. Yalah kalau kita nak pakai je, sebab kalau tanya saya ambil pendapat yang kata tak imam ya kena qada semula, makmum dah dah. Mereka tak tahu. Mai jemaah ni ramai penuh masjid besar. Masjid besar. Gitu kan. Kalau makmum tu tahu. Kalau ni kata makmum tahu tak boleh lah, fasadat salatuhum. Maknanya isu tahu tu. Tahu dia buat kerah juga. Dan dia gini, dia tahu ni dua. Tahu. Selagi dia tidak betul, dia dosa. Selagi dia tahu, dia dosa. Tapi katakanlah bila dia tengok tu imam tu salah berat, besar, dia pun niat keluar benar. Walaupun nampak dia semaya sekali, tapi dia mufaraqah dah, sah maya dah, tapi dia dosa sebab tidak tegur imam. Faham tak asal? Misalnya kita semaya, kita tahu imam salah ni. Misalnya kita kata contohnya lah, kita kata dia tinggal rukun dalam semaya. Kita tahu, kita ikut juga, tak sah maya kita. Kita kena tegur. Kalau dia tak itu juga, kita kena niat farakah, kita kena tambah, kita kena buat, tak boleh kena berpisah ni. Tapi dah kena tahu ikut juga, malu, tak sah maya orang lain beres. Muka orang lain tak tahu. Dalam Islam ni kalau tak tahu, dia tidak iktibar di segi fiqh. Itu kaedah dia. Sebab isu tak ada hak batal tu tahu. Tapi kalau tahu selepas maya dah, tak apa. Hak sepekih Nabi ni, akak tak kebedah tu. Nabi masuk semula maya. Sebab ada dalam setengah riwayat Nabi suruh orang lain ganti. Nak lain ganti tak apa juga mati. Sebab tu dalam fiqh dia ada khilaf. Sama ada tu email dia nak terus jadi email lagi, misalnya mudah dia ambil semaya depan dalam bilik email dia, jadi boleh juga begitu. Khilaf lah. Tu khilaf. Sepohon ni hadis ni mana Nabi jadi email pula. Sahabat kata nampak lagi kesal air Nabi pergi mandi. Nampak lagi. Baik, tak apalah. Jadi kalau kita tengok semaya ni memang tak berat lah. Kalau ada orang kata amalan Nabi ni berat, itu memang masuk air somak berat benar tu. Ya kan, ini agama kita ni sebenarnya. Isu dia ni tahu ya. Baik, kita pergi lagi. Habislah situ. Okey, ada soalan Imamatul kafir. Orang kafir jadi tak imam. Pakut. Lagu mana dia orang kafir jadi imam ni? Tu dia dah. Tak apa, kita baca sini lah. Muka tak tahu dia Syiah. Lepas tu tengok, besarnya batu depan tu dah. Dia kata bukan batu tu imam tu. Dia kata dah, ni batu Karbala ni. Sudah lagu mana? Ni tak apalah, kita tengok di sini. Imam Syafi'i ni kena ingat, Imam Syafi'i ni antara orang bertegas dalam isu kafir. Imam Syafi'i ni antara ulama yang buat kenyataan. Dia kata aku tak pernah bertemu dengan orang ikut hawa nafsu lebih jahat, lebih pembohong daripada Syiah. Dia jelas, sangat jelas Imam Syafi'i. Dalam istilah tu dia guna Rafidah. Rafidah ni mana? Syiah. Kenapa ulama kita guna Rafidah? Sebab ulama kita jelas Syiah ni ada hak tidak kafir. Bila disandarkan Rafidah kepada Syiah, makna Syiah yang mengkafirkan sahabat.
Syiah yang tolak sahabat, yang kata sahabat ni jahat, fasik dan sebagainya. Khomeini antaranya kata Sayyidina Bakar Muawiyah ni jahat. Sebab tu kita kata dia Rafidah. Rafidah tu ni tak boleh. Apabila ni kata Imam Syafi'i ni qaul yang 582 lah, kita berakhir di sini lah. Kita perhatikan ni. Apabila seorang kafir mengimami orang Islam, walau anna rajulan kafiran amma qauman muslimin. Bila seseorang, rajulan ni seseorang lelaki dewasa. Jangan terbaik main. Kalau kita pergi di Malaysia tu, nampak kita tak nak chat tu, Kristian dengan tidak tu, dengan pakai kain plekatnya, dengan pakai pi hak dia sokok dia serupa, tak ada beza. Tempat kita tak apa, dia beza. Ini tempat gitu. Apabila seseorang yang kafir menjadi imam kepada orang Islam, dan orang Islam tak tahu dia tu kafir, misalnya pakai terjemah tu mudah sikit, walam ya'lamu kufrah, dan orang Islam hak jadi makmum tak tahu dia tu orang kafir, au ya'lamu ataupun mereka tahu, maka semaya mereka tak sah. Tahu kau tak tahu kau maya tak sah. Lam tajushum salatuhum. Jadi bila seorang kafir dia jadi imam kepada orang Islam, tak kiralah mereka tahu ataupun tak tahu tentang dia tu kafir, maka solat tu tak sah. Tak sah. Tak boleh. Tu sah. Habis setakat tu. Lepas tu, dan solat itu tidaklah mengubah orang kafir itu menjadi Islam sebelum ia mengikrar. Jadi dengan sebab semaya tu, maknanya daripada hak ni orang kafir tu bila dia semaya tak jadi Islam dengan semaya. Tak jadi Islam dengan sebab semaya. Nak jadi Islam ni dia kena terima Allah dan Rasul, dan dia kena sebut pada lidah, dan dia kena amal Islam. Ialah asasnya bila dia terima dalam hati tu, katalah dia tak kata asyhadu an la, tapi dia terima, dia memperakui kebenaran akidah bahawa Allah itu sebagai Tuhan yang disembah, Muhammad Rasul, Islam dia tu, walaupun dia tak sempat nak sebut, nak pergi jumpa Tok Qadi, nak lafazkan syahadah, padahal daripada rumah dia terima dah syahadah tu, tak ada kata asyhadu, mati memang Islam. Ulama kata Islam dia. Tu cuma nak ayatnya nak jadi Islam kena gitu. Jadi Islam ni bukan dengan sebab semaya. Dengan sebab semaya tak jadi Islam soal itu. Makna pintu masuk Islam bukan salat tapi syahadah tu. Gitu. Gah tu dia nak ayatnya. Orang kafir itu dihukum. Kalau dalam sebuah kajian Islam, maknanya dia akan dihukum. Wa yu'azziru ni mana ditakzir. Ni kaedah ta'zir dia pakai sini. Wa yu'azzirul kafir, wa yu'azzarul kafir, dan dikenakan ta'zir orang kafir itu. Mana atas penilaian kajian nak hukum macam mana, tapi dia dihukum atas ke dia? Atas hukum ta'zir. Ta'zir ni bentuk macam mana hukumnya? Hak tu hak kerajaan berhak nak buat hukum macam nak penjara ke, nak suruh dia bayar ganti rugi ke, ikutlah. Itu makna ta'zir yang dimaksudkan di sini. Sebabnya kalau dalam terjemah itu dia tidak sebut dak ta'zir dak. Dihukum gitu saja. Sedangkan dia guna istilah wa yu'azzaru, ditakzirkan. Kerana dia telah berbuat kejahatan kepada orang muslimin. Dia telah melakukan perkara waqad asa'a man salla wara'ah. Dia telah melakukan keburukan. Dia telah melakukan kejahatan kepada orang yang semaya belakang dia. Wa huwa ya'lam annahu, sedangkan dia tahu dia tu kafir. Buat apa mungkin jadi imam juga? Tu. Dihukum kerana tu. Gitu ya. Kemudian kalau apabila orang asing mengerjakan salat sebagai imam pada suatu kaum, rajulun gharib, walau salla rajulun gharib, mana orang yang tidak dikenali jadi tu imam kepada satu kaum, thumma syakku fi salatihim, falam yadru akana kafiran aw muslim, lam takun alaihim i'adah hatta ya'lamu annahu kafir. Kalaulah ni satu kes lain, katakanlah jadi tu imam tu orang gharib, orang asing, masyarakat situ tak tahu dia ni Islam ke tak, tak tahu. Tu mereka syak, thumma syakku fi salat, mereka syak tentang salat mereka. Apa jadi syak tu? Kerana mereka tak tahu dia ni Islam ke kafir. Lam takun alaihim i'adah, kata Imam Syafi'i, dia tidak perlu mengulangi salat, tak perlu semaya semula tu makmum tu, sehingga dia tahu dengan jelas bahawa imam tadi adalah kafir. Kalau tak tahu, kisah. Kerana
kita pakai yang zahir, ikut yang zahir, nampak dia makan molek gini-gini, takut dia baca Quran pun boleh seorang munafik zaman Nabi, munafik akidah tu boleh baca Quran. Kerana salat dia tu salat seperti orang muslimin. Ikut zahir. Yang mana semaya tu la takunu illa min muslim. Semaya lagu ni hanya orang Islam saja buat. Sebab dalam riwayat lain Nabi kata kamu nak kenal seseorang tu Islam tu, tengok dia semaya lagu mana. Sebab semaya yang kita buat ni tak ada dalam mana-mana agama. Mana kalau dia semaya gitu kan, kalau kita tak tahu dia Islam, tiba-tiba semaya sebiji sepuluh kita, kira yalah tu. Mana kira orang Islam dia tu. Hakikat sebenar wallah alam, sah semaya kita tu. Itu maksud dia nya. Walaysa man amma fa'alima kufrah mithlu muslim. Lam ya'lam annahu ghairu tahir li'anna al-kafir la yakunu imaman fi halin wal mu'min yakunu imaman fil ahwal kulliha illa annu laysa lahu an yusalliya illa tahiran. Dan tidaklah dia kata dan tidaklah seseorang yang menjadi imam yang dan diketahui bahawa dia kafir tidak sama dengan seorang muslim yang tidak diketahui oleh dia nak ayatnya gini. Mana katakanlah seorang tu kafir, tiba-tiba dia jadi imam, lepas tu diketahui dia tu tidak Islam, tak boleh kita nak samakan dia tu dari segi hukum dia ni serupa dengan orang Islam maya jadi imam, lepas tu kita tahu dia tu tidak ada wuduk, tak sah nak ayatnya serupa bab tu. Tu dia nak ayatnya. Tapi semua tu berkait digantungkan pada tahu. Tu tahu sebelum semaya tu. Sebelum semaya kan. Cuma di sininya dia ada sedikit perbezaan. Baik, ni sebelum faham sebab dia ada sedikit perbezaan tu. Baik, sekarang ni kita dua. Kita kata orang Islam dengan orang kafir. Baik, orang Islam tadi kita bincang dah duduk tengah semaya, dia jadi imam, tiba-tiba masa semaya dah baru tahu dia tu dalam keadaan tidak taharah, sama ada dia tidak ada wudu atau dia junub. Kesah semaya tu imam kena oleh. Tapi orang kafir tidak gitu. Sebab orang kafir dalam keadaan macam mana pun semaya dia tak sah. Orang Islam ni tak sah tu kita ada wudu ya. Dia tak sama tu. Tapi orang kafir ni kalau dia ambil wudu pun tak jadi. Sebab tu ulama tolak hadis Sayyidina Umar tu bila dia nak pergi jumpa, dia nak pergi cari Nabi kan. Lepas tu dia pergi orang-orang dia adikmu sejari tu email. Adikmu masih Islam dah dengan abek apa ni? Ipar mu. Adik ipar lah. Dia pergi kan rumah adik dia. Dia dengar baca Quran. Dia tendai pintu kan cerita tu tak. Jadi adik ipar dia pula hari nusuk kan. Lepas tu adik perempuan dia ni susuk Quran belakang. Dia kata gapo dah baca gapo tadi tu. Tak ada. Aku dengar. Adik dia pun tunjuk Quran. Saya nak minta nak baca. Tak boleh. Tak boleh sebab mu ni tidak bertaharah. La yamassu illa al-mutahharun. Saya nak mampu ambil air semaya. Ulama kata tak boleh nak terima cuma ambil maiwan Islam dak lagi. Enggak bila saya nak ngaji fatu'annya. Tu ambil kira tu. Ulama kata tak boleh walaupun sahih dia punya sanad dia tu. Tak boleh terima tu dari segi dirayah. Kok mana dia ambil semaya? Lepas tu adik dia pergi. Hadis tu sebenarnya hadis tabarruk. Nak ayat saya nak ayat tak ertinya orang Islam. Tak betul hadis tu. Tu ada yang hak ni bila kata orang kafir tak boleh kita nak kiyah dengan orang Islam tadi. Kalau orang kafir erti iman, sama ada tahu kafir dia ketika semaya ke, tahu lepas semaya kena ulas semula semaya tu. Dia tak serupa dengan orang Islam tak ada wuduk tadi. Boleh faham tak maksud? Sebab orang kafir ni kok mana pun tak boleh jadi imam. Dia semaya dia tak sah kena jadi imam. Tapi orang Islam ni jadi tak sah semaya tadi. Semaya dia tak sah tadi sebab dia tak ada wuduk je. Sebab tu semaya orang lain ada wuduk tu sah. Tak boleh nak kiyah tu. Faham tak maksud dia tu? Gitu maksud dia tu. Sebab saya tengok hak terjemah dia ni bukan kata tak betul. Cuma je larah bahasa Indonesia ni begitulah. Orang biasa dengan buku Indonesia itu semua tu anak saya dia boleh faham molek juga. Cuma hak Arab ni kita duk biasa dengan sebab dia gini dalam fiqh ni, kitab fiqh ni larah bahasa dia lain. Gitu maksud dianya. Ya. Kalau kita tak sebut mengetahui atau dia mengetahui tapi kalau katanya selepas semaya pun kita tak tahu dia kafir. Tu tak, sebab tu saya kata kunci dia tahu dengan tidak. Kalau tak tahu tak ada masalah, tak timbul isu pun. Dia tak tahu.
Kita tak tahu tu imam dia belum. Tak ada masalah. Qiyas zahir. Hak ni tahu ni. Sama ada tahu ketika semaya ataupun tahu lepas semaya. Kok mana boleh tahu tu? Tak tahulah. Misalnya ada orang atas mesej tengah semaya. Dia kata tak imam dia tu tidak Islam tu. Syekh Rafidah tu. Kau tengok dia mai atas batu. Oh, aku kata aku tengok telefon macam mai dak lah sudah kira satu tu. Kita nak bahas tahu ya. Comel tak comel tengok telefon dalam maya tu anak tak setuju tu sudah royak lah. Seboleh-boleh sebab tu kalau zaman Nabi tak ada ni tak depan tu. Awak tak ingat Quran baca setakat ingat sudah. Tu lebih baik. Ngapa Quran awak geria kalau nak tengok tu? Baik jadi 2-3 orang tu email. Kalau ada tu hafiz tu 2-3 orang duduk belakang tu. Tepat kata lebih baik lagi daripada tengok tu. Walaupun memang dalam fatwa Saudi kata boleh, memang boleh. Sebab tu ada mai tengok telefon. Jangan terbaik buat begitu. Tak sesuai tu. Mana boleh? Orang kata harus tu maknanya tak batal ya. Boleh lagi. Molek dak, tak molek gitu. Sah tu sah, kita terima. Tu. Lepas tu kalau kita buat begitu orang akan kata pula, tu hak Nabi tak awak buat tu. Tak kemai kita nak jawab tu. Tu ya. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Habis kat tu dah? Kau ada lagi? Setakat tu. Gitulah maksudnya. Jadi kalau kita perhatikan dalam perbincangan kita hari ini, dia isu tahu tu penting. Tahu tak tahu dalam agama kita. Tak tahu tak ada iktibar lah. Kalau tahu tak boleh. Tapi hak sani hak Islam ni beza. Bila kita tahu, mana makmum tetap sah, tak perlu i'adatus salah. Makmum kena i'adatus salah. Jadi kalau dalam kisah tadi kita tengok Nabi tadi, Nabi suruh sahabat duduk dia situ. Maknanya sahabat kekal dalam keadaan sebab takbiratul ihram dah tu. Mana Nabi masuk semula dalam maya. Masuk semula dia takbir semula ke dia tiba? Takbir semula? Ustaz. Ya. Riwayat ni saya cek tak sahih. Mana? Ni hak Nabi tak akak takbir tu. Sini. Dalam Bukhari Muslim kata dia tak akak lagi. Ni. Sini dia buat ni dalam Bukhari Muslim. Anda tidak cek dalam Bukhari Muslim. Bukhari Muslim kata Nabi tak dia akak takbir. Nabi suruh duduk dalam saf, Nabi duduk. Tarikh Musnad Imam Syafi'i. Dia ayat gitu. Anda tak cek tu. Boleh cek semula lah. Sebab kalau kita tengok teks Arab, tengok teks Arab sini, tu boleh cek semula sebab anda tidak cek tu. Ni kalau dalam teks Arab ni, okey, di sini bentar deh. Bagus juga tu. Sebab dia guna kalau segi bahasa dia memang jelas. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kabbara. Mana telah akad takbir. Okey, sebentar eh. Dia Rifat Fauzi pun tidak buat. Dia ada buat sini ni. Tak tengok sini. Rifat Fauzi dia buat di sini Kitabut Taharah babu i'adatul junub as-salah. Wa uslahu idza shalla wa lam yadhkur wa uslah thawbah raqam. Wa hadha mursalun. Hadis dhaif. Kena tanda tu hana tu. Semula tu dan dia hak berkenaan dengan hak riwayat dalam Musnad Imam Syafi'i tadi hadis tu mursal mengikut yang dibuat oleh Rifat Fauzi. Hadza mursalun. Tu. Mursal ni. Mursal maknanya ketika berada dalam saf dah ni. Cuma dia tu dia tidak buat. Macam bersin dia kata mursal. Mursal ni maknanya hadis ni dhaif lah ni. Mana ada terputus perawi. Seorang tu. Kalau dua tu jadi muqdal pula tu. Ni maknanya mursal, dhaif lah. Bila dhaif nak sakut hukum tak boleh tu. Nak letak hukum tu tak boleh. Maknanya perkara ni berlaku dah. Cumanya kalau kita lihat kepada huraian Imam Syafi'i ni, sebab dia buat kesimpulan daripada hadis kalau dalam semaya dah pun tak apa lagi. Itu maknanya sebab gini ni sebab anda tengok bawah ni tadi. Tartib Muslim tasalah. Maknanya daripada huraian Imam Syafi'i dia terima bukan mursal ni. Sebab dia buat kesimpulan daripada hadis ni bahawa kalau dalam semaya maknanya dia faham ni kabbara ni mana telah akad takbir dah. Tu. Jadi kalau mengikut dalam sebab anda pun tak sempat nak rujuk. Tapi Rifat Fauzi dia kata mursal. Jadi munasabah lah kalau dalam Bukhari kata maknanya hak dalam Bukhari kata tak semaya lagi tu. Tapi kalau mengikut uraian Imam Syafi'i ni, makna bagi dia ni hadis ni kabbara. Memang fi'il madhi tu makna semaya dah. Sebab tu anda sebut tadi mana takbiratul ihram dah. Jadi nak tarjih mana tu? Nak tarjih mana? Jadi kalau kita ambil Bukhari, saya rasa lebih kuat lagi tu. Sebab biasanya Bukhari kalau dia nak kata, sebab kalau
Dia begini ya kaedah mudah. Yalah Imam Syafi'i ini dulu lagi kita kata pada Imam Bukhari itu. Jadi bila Imam Bukhari sebut gitu, analah kalau setakat mengaji, maknanya kalau dia sebut dengan sana dia utamakan Bukhari sebenarnya. Jadi maknanya Imam Syafi'i, yalah kita kena terima lah kata Imam Syafi'i. Dia bukan tahu semuanya. Marah tau kalau sebut itu tu. Imam Syafi'i ni bukan tahu semua juga. Sebab kalau kita tengok huraya tadi kedua tu, kelah ataupun dalam semaya, tak jadi masalah. Dia istinbat tu dengan bersandarkan hadis ni. Maknanya bagi dia semaya dah lah tu. Sebab tu dia istinbat gitu. Mana kalau semaya dah pun masih sah lagi makmum. Kalau sudah semaya lagi lah. Istinbat itu berdasar pada hadis ni sahih bagi dia. Tak mungkin kalau Imam Syafi'i tahu mursal ataupun seperti mana yang disebut oleh maknanya ginilah kita kira ni. Katakanlah riwayat Bukhari itu kata tak semaya lagi. Mana hak ni ada orang kata mursal. Paling tidak jadi mungkar hadis tu. Bak bercanggah dengan lebih sahih. Mungkar tu. Walaupun ana tidak, tapi ana cek semula lah lebih tapi bagi ana seperti yang disebut tu jelas Bukhari sebut gitu, kena terima Bukhari tu. Kena terima Bukhari tu. Ataupun macam mana kadang-kadang kena cek lah ana tak tahu sebab gini kadang-kadang hadis ni dia ada istilah hadis mukhtalafihi. Hadis mukhtalafi ni orang ni kata sah, orang ni kata tidak. Dia ada berlaku gitu. Dan itu salah satu punca jadi dia panggil khilaf muktabar. Jadi orang ni status macam mana, tapi kalau sini Rifat Fauzi pun kata mursal. Mursal ni tak mursal tak boleh nak saku hukum, tak boleh. Tak boleh kita jadi asas hukum atas hadis mursal, tak boleh. Kaedah dia begitu. Tak apa, ni kita anak-anak kita cuba cek balik, tapi kedudukannya begitulah. Mana berdasar pada apa yang kita baca setelah Imam Syafi'i buat huraian hadis ni, makna dia terima hadis ni sahih lah, ataupun paling tidak hasan. Tak mungkin Imam Syafi'i ni mah yang hadis kalau dia tahu hadis ni dhaif mengikut pandangan dia tak akan guna sebagai dalil ni. Gitulah. Hak tu penting tu, kena rujuk banyak kitab tu. Anda pun terlupa ni. Sebab dia sini kalau dalam kitab mukhtasar ini, hak ni mukhtasar ni hak ringkas. Hak diterjemah daripada ni langsung tak ada buat apa-apa komentar. Langsung tidak buat tak ada buat. Sebut begitu saja. Dalam Musnad Imam Syafi'i, Kitabus Salah bab fil jamaah wa ahkamil imamah. Dah hukum tetap jadi imam, tak ada buat apa-apa tu. Okey, kita berhenti setakat tu. Jadi hak ni anak sebut minggu depan kita akan ulas mula tu. Bagaimana? Jadi cumanya jelas lah mana kau berdasar pada pandangan Imam Syafi'i dengan dia kemukakan hadis ini sebagai asas perbicaraan, mana dia terima hadis ni. Tu. Tapi mengikut kajian tahqiq daripada Rifat Fauzi, wa hadza mursal. Ini hadis mursal. Mursal ni dhaif lah, dalam kategori hadis dhaif. Kecuali mursal sahabi lain lah. Kalau mursal sahabi tu lain. Tu ulama terima. Mana sahabat Nabi dipastikan dia tidak tahu, dia tidak sempat dengan Nabi, tapi dia riwayat. Maknanya riwayat dia tu mesti diambil daripada sahabat lain. Dia tak sebut sahabat tu. Tu ulama terima. Dia panggil mursal sahabi. Tapi kalau mursal tabi'i, tu perlu tengok. Ramanya kata tak boleh. Tabi'i dia mesti riwayat sahabat mana. Walaupun ada perincian, setengah-setengah orang tu kalau mursal dia, sebab dia begini cermatnya tu. Dia punya ulama kita. Ada setengah tu diterima mursal dia sebab telah terbukti kalau hak mursal dia ni di tempat lain dia sebut, semestinya dia tak sebut. Maknanya mursal itu diterima berdasar kepada kenyataan dia di tempat lain, dia sebut sahabat mana. Memang ulama boleh bukti gitu. Ada setengah orang di kalangan tabi'in bila mursal dia ni memang mursal, tak ada kenyataan di tempat lain, ada sahabat yang dia ambil. Tu tak boleh. Mana ulama boleh pasti gitu. Gitu Okey, boleh jadi hak ni anak akan sebut semula lah. Anak kena cek dulu. Ya? Di RNA atau di masjid kita cuma sebut kan. Kita tak tahu siapa dekat. Kita tak yang ikut dia orang tu yang jadi imam. Jadi dari segi solat ni kita sah tu sah. Okey, tak tahu nak bawa, tak ingat nak bawa mari sini pula. Ada kitab tu khusus bincang tu. Sah. Tak tahu pun tak apa. Tak perlu duduk setuh-setuh belakang dia, tak apa tu. Tu memang boleh sah. Dalam mazhab Syafi'i tu. Buku tu nak bawa dah. Dengan Abid Azmi rasa dia kalau nak beli buku tu beli dengan dia lah. Nanti ana tunjuk malam ni, ana tunjuk malam ni tak apa. Ataupun pagi esok. Buku tak ada dah kan. Dia 5 muka surat dia bincang tu.
Tak tahu. Kecuali solat jenazah lah tak bolehnya. Tu jelas betul jenazah ada sebab itu tak boleh lah. Ni kita tak tahu dia maya gapo. Dia maya jamak qasar ke, dia maya tamam ke, dia maya sunat, tak tahu. Tak apa. Boleh. Dia ada dalil dia lah. Dan dia kemukakan pandangan ulama dalam mazhab Syafi'i sahaja. Boleh tu. Okey, ada soalan lain ke? Jadi Hakimi sebut ni tu anda cek baliklah. Maknanya kalau bagi ana lah, mana hak Bukhari tu lebih kuat bagi ananya. Kalau dia sebut gitu tu. Tapi kok mana kita boleh faham yang Syafi'i ni bila dia terima, maknanya bagi dia sahih. Yang ketiganya, hadis ni banyak sebenarnya. Kalau Al-Bukhari pun walaupun dia ada disebut tidak sahih, tapi pandangan lain kata itu termasuk mukhtalafi. Cuma ramai ulama dia tarjih kalau Imam Bukhari kata sahih, itu lebih kuat lagi. Imamul muhaddisin. Begitulah. Okey. Kita dalam musafir, kita tak tahu dia semaya ke apa, kita ikut je. Jadi kita kan dia semaya tamam. Kita nak qasar, boleh tak kita terus qasar? Ni satu isu ni. Dia semaya tamam, kita ambil 4 rakaat lah, mudah tak? Kita semaya 2. Lepas tu kita cukup dah 2, dia nak naik yang ketiga. Nak buat lagu mana? Sebab semaya tu tak sah. Ni ada 2 sebab secara jelas Nabi tak sebut tu. Cuma ulama sebut. Dia ada 2. Sama ada kita niat mufaraqah, bila kalau kita niat mufaraqah maknanya kita bagi salam awal. Selagi kita tunggu, kita duduk tunggu nak salam bersama imam. 2 tu boleh buat. Nak buat amanah pun boleh, tak ada masalah. Tapi ramainya ulama kata kalau dalam mazhab Syafi'i lebih ramai kata tunggu kita tunggu tu imam sudah 2 rakaat. Bila dia salam sekali ni, maknanya tidak niat mufaraqah. Kalau kita pakai pendapat pertama kata niat mufaraqah, kita boleh wisalah lalu. Dalam tu dia bincang. Dalam konteks mazhab Syafi'i lah. Gitu. Boleh sambung asal pun. Boleh sambung asal pun. Boleh lah tu. Masbuk pula lah kita. Sakut pula boleh. Utuh lagi. Boleh. Ayatnya mudah. Sebab tu dalam kitab tu asalnya dia bincang kenapa berlaku tidak berimam di RNR. Isu tadi lah, tak tahu tu. Waktu dia bincang tu. Pada pandangan dia sebab berlaku gini, ni 1 2 dia bincang tu. Bagus tak tu? Sekitar 50 soalan. Tadi kita tengok semaya tamam dah. Kita nak niat qasar. Kalau kita nak ikut jadi tamam macam dia, lepas tu bersama dengan qasar kita, bagus. Mana mula-mula kita nak semaya tamam? Boleh. Mula-mula kita niat qasar. Niat qasar dah ubah niat. Tak boleh itu. Tak boleh setawana tak boleh. Dia ubah niat kita tak boleh. Tak perlu pun ubah niat sebenarnya. Tak perlu pun. Ada saat anda tak ingat dalam buku yang anda baca tu dia kata boleh, ada juga yang kata boleh. Tapi kalau dalam buku tu dia lebih tarjih kata tak boleh. Bukan kata tak boleh tu makna tak molek. Tapi ada yang kata boleh pun. Cuma anda tak ingat ulama mana. Sebab dia niat ni dia boleh ubah. Sebab tu ada ulama kata niat ni kita boleh ubah. Boleh ubah kita nak semaya. Ubah tu maknanya asal ni niat qasar. Cuma lepas tu kita baru tahu dia tu semaya tamam, kita pun nak niat tamam sekali ni dia. Ada yang kata boleh. Tapi ramai juga yang kata tak boleh. Sepuana nak terima yang kata makna tak boleh sebab tanah bila kita niat tamam tadilah. Kita mufaraqah niat keluar kena yanwil khuruj. Kena niat keluar. Tapi kalau niat itu ada juga yang kata boleh. Cuma mana tak ingat ulama mana yang berpendapat gitu. Gitulah. Okey. Berkenaan dengan bila imam baca tak betul ataupun imam tak ingat, boleh tak kita tunggu? Boleh, sunat tu. Bukan sekadar boleh sunat. Kalau kita yakin baca kita ni, lama kita tunggu kita pula salah. Lagi pening dia. Boleh, atau boleh pahala kita tu. Boleh pahala. Boleh tak ingat pun kita boleh sambung. Boleh. Tapi kita boleh ikut dia. Dia gini sebenarnya dalam bab imam tak ingat ni ulama tidak bertegas sebenarnya. Kita kalau tak ingat baca kali tak ada gitu, kita boleh teruskan solat gitu. Tinggal gitu tak apa, tak ada masalah pun. Tidak kata jadi cacat main dak. Okey, sama. Tidak masalah. Ya? Kita bermaksud jamak qasar tu tidak berimamkan dengan imam yang tamam. Boleh. Tidak salah saja. Mana? Tidak salah. Khilah ulama tu. Kalau Tok Guana Ustaz Akaria dia pergi tak boleh. Itu khilah dalam kitab tak ada sebut. Kita mai qasar. Kita ni musafir lah.
kita pergi tinggal dalam masjid orang semaya tamam. Ada yang kata tak boleh, tapi dalam mazhab Syafi'i boleh. Ada waktu dia bincanglah pandangan ulama gini-gini. Sebab tanda kata kita tak nak bawa semua, tapi tak bawa hari ni. Sepatutnya bawa ada khilaf. Ada khilaf. Cuma dalam mazhab Syafi'i boleh. Tidak mutamak gitu. Tidak mutamak. Tapi dalam mazhab Syafi'i kebanyakan kata boleh. Dah hatulah tu kitab tu kemuka ke riwayat tu. Sebab ada yang kata tak boleh. Tapi sebenarnya dia mari qaul dalam mazhab Syafi'i kata boleh. Hatulah timbul masalah tu, kita cukup 2, dia nak tambah 3. Bila nak tambah 3, di situ ada khilaf. Dia sebutlah dan dia mari pandangan ulama tu. Tu. Tapi kalau setawan adalah Hanafi tak boleh. Wallahu a'lam, cuba rujuk balik seingat ana lah. Sebab ada guru ana dulu dia lebih pada Hanafi lah. Dia tak sih. Tak boleh mana? Iyalah. Jadi tak boleh. Jadi dia pergi tu dia suruh anda jadi makmum dia. Jadi kita main buat 2 imam lah di masjid tu. Sebab tu anda kata benda ni benda khilaf. Cuma dalam mazhab Syafi'i boleh. Lepas tu Ustaz Mak tanya dak. Hak Nabi buat apa tu? Hak tu pun dia isu fikih tidak jelas lah tu. Sebab tu jadi ijtihad ulama tu. Nanti anda bawa buku tu sama anda bagi Ustaz Mak seminggu sebab buku tu ada sebutir tak lebih lama. Sebab buku tu anda guna untuk muslimat, bagus buku tu. Bertanggungjawab dia tulis. Dia rakyat ni rujuk ke gini-gini kita pun puas hati aja. Nanti anda bagi Ustaz Mak buku tu. Ada soalan lagi? Tak ada kita berhenti setakat tu. Ada? Hakikat buruk, kilat dan flying. Tak ada apa. Mengikut Quran dia. Maksudnya mengikut hakikatnya? Hakikat benar tu lah mengikut Quran dia lawan. Tak ada sebut sebagai satu fenomena, tak ada kelebihan apa. Dalam kitab Syiah ada sebutnya kelebihan tu. Guru tu bunyi suara senali, zikir suara senali tu ya. Dalam ahli sunnah tak ada guru biasa, bahkan dibuat perbandingan hujan dengan ada guru. Tak ada apa. Biasa sebut satu fenomena ya. Maksud Ustaz Mak tanya kalau dalam kitab Syiah ada. Semua dia kaitkan dengan senali, kelebihan senali. Kelak ni tu senali dia buka mulut sokor, gigi dia tu senar, tubik kelak. Tu lah kitab Syiah. Bagi tak boleh pakai belaka tu. Gitulah. Kita berhenti setakat tu. Jadi untuk tadi tu isu hadis dalam Bukhari tu ana respon minggu depan ana kena cek dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.